Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anak semua. Hari ini kita nak masuk topik baru. Okey, bab 4. Taklah baru pun kita dah sentuh sebelum ni. Dah sentuh, dah masuk. Okey. Cuma hari ni kita lebih kepada refresh untuk segarkan balik ingatan. Okey, supaya kita boleh terus berdrama dalam tajuk ini. Okey. Sekejap ya. Masuk. Okey, pertamanya terima kasih kepada Cikgu Anita Paramasbaran daripada SMK Seri Bintang Utara Ceras, Kuala Lumpur kerana sudi berkongsi nota yang hebat ini. Semoga anak-anak murid Cikgu Anita cemerlang semuanya dan juga anak-anak didik saya pun cemerlang juga. Terima kasih banyak-banyak . Okey, hari ini kita sentuh bab era peralihan kuasa British di negara kita ataupun British Military Administration. Okey. Baik, tidak ada masalah. Okey. Ini British BMA ni anak-anak. BMA diperkenalkan selepas Perang Dunia Kedua. Okey, selepas Perang Dunia Kedua. Okey, latar belakang tujuan BMA, tindakan BMA dan keberkesanannya tindakan BMA kita tengok lepas ni. Okey, mula-mula tengok pada gambar. Okey. Berlakunya perarakan pada 1945 September di Kuala Lumpur. Rakyat Tanah Melayu berkumpul dan menyambut kedatangan tentera British. Okey. Ini selepas Perang Dunia Kedua. Tengok ramai orang KL ketika tu. Naik basikal semuanya. Okey. Ini orang British naik kereta. Okey. Ni orang British naik kereta kebal kat sini ni. Okey, selepas Perang Dunia Kedua. Siapa menang? Siapa yang menang? Of course British menang. Okey, of course Amerika menang, Perancis menang. Okey. Selepas gugurnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun. Okey. Itu yang berlakulah ketika itu. Lepas gugur aja tamatlah Perang Dunia Kedua. Dan kembali ke Tanah Melayu. Sampai di Tanah Melayu sahaja BMA, British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British bermula pada 12 September. Okey, setelah kekalahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Okey. Kalah aja British kembali. Okey, baik. Bermula September, BMA ini tamat pada 1 April 1946. Apabila Malayan Union ditubuhkan untuk menggantikan BMA. Asalnya BMA ni adalah pentadbiran tentera anak-anak. Maksudnya tentera yang berkuasa. Okey. Dan bila berkuasa tentera 1 April 1946 diserahkan kepada Malayan Union. Ini bawah kuasa British ni, pentadbiran pusat British. Okey, bawah Queen Elizabeth. Baik, apa maksud BMA? BMA merupakan pentadbiran tentera yang mana seluruh Tanah Melayu diletakkan di bawah pentadbiran tentera. Macam tadilah tentera yang memerintah. Bukan menteri-menteri ya, tentera. Siapa bertanggungjawab? Yang bertanggungjawab ialah Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara pada ketika itu. Apa tujuan BMA? Tujuan yang pertama adalah mengembalikan kestabilan, okey, kestabilan politik, kestabilan ketika itulah. Okey, kestabilan dari segi segala stabil, mengembalikan kestabilan. Yang keduanya memulihkan kepercayaan rakyat kepada British. Okey. Memulihkan kepercayaan. Okay, mungkin ada putus asa tengok British lari gitu. Jadi datangnya mereka ni untuk memulihkan kestabilan memulihkan kepercayaan rakyat lah, supaya rakyat di Tanah Melayu ni menyokong semula lah. Okey.
Dan kemudian pada 1 April 1946 Malayan Union pun ditubuhkan. Okey, sebut Malayan Union sangat menarik. Okey, tajuk ini sangat menarik, yang mana ada yang suka, ada yang tak suka. Okey. Tapi tak apa, sebelum tu kita tengok lagi. Okey. Tanah Melayu selepas Jepun kalah. Pertama, Tanah Melayu dikuasai oleh PKM. PKM tu apa? PKM adalah Parti Komunis Malaya. Okey, berkuasa selama 14 hari sahaja. Bukan lama pun 14 hari. Tapi 14 hari ketika itu terasa panjang. Kenapa panjang? Okey, kenapa? Sebab ini. Okey, sebab ini. Apa berlaku? Okey. Sebab keganasan PKM, MPAJA dan Bintang 3. Mereka ni sangat ganas. Ganas mereka ialah pertama, mereka menguasai bandar dan daerah-daerah penting. Mereka kuasai. Mereka tak pergi kampung. Okay? Mereka pergi bandar. Yang kedua, mereka kuasai balai polis dan pejabat pentadbiran. Maksudnya mereka serang lah maksudnya. Okay? Yang ketiga, mereka buat undang-undang sendiri. Suka hati dia dah lah baru datang, kan? Buat undang-undang sendiri pula. Kejam. Okay? Seterusnya, buat pula banyak cukai. Cukai ni anak-anak kalau selalu banyak sangat bayar, penat tu, kering duit. Habis. Itu yang berlaku pada Tanah Melayu ketika itu. Okay, kesian orang Tanah Melayu ketika itu, ya. Baik, seterusnya lagi di Batu Pahat contohnya, mereka bunuh penghulu Batu Pahat. Okay. Di Jelebu Negeri Sembilan contohnya lagi, mereka cemarkan masjid. Okay. Jahat itu diorang ni. Di Perak pula, okay, di Kepong Bakar dan Sungai Manik, mereka bakar serumah di tengah malam. Allah. Orang tidur kok malam-malam dia pergi bakar. Buat apa kan? Kejam. Okay. Komunis ketika itu kejam. Dia balik aja Jepun, kalah Jepun, mereka terus berkejam. Sebab apa? Sebab waktu Jepun mereka ditindas. Orang komunis ni anak-anak, MPAJA dengan Bintang 3 ni, ramai di kalangan mereka adalah orang Cina. Orang Cina yang datang daripada Cina lah. Okey. Dia gitu. Ramai mereka adalah orang Cina, komunis ni anak-anak, sebab idea dari sana. Okey. Dan sampai ke Tanah Melayu, mereka cuba untuk menyebarkan dakwah komunis. Mereka mencuba untuk meluaskan pengaruh komunis. Namun orang Melayu tidak berminat dengan komunis. Okey. Okey, baik. Dan ketika itulah komunis sangat kejam anak-anak. Ini mereka buat ni. Mereka bakar, mereka bunuh ni. Allah Rabbi. Okey. Seterusnya, kesan keganasan Parti Komunis Malaya selama 14 hari. Pertama, ketegangan. Okey. Ketegangan kaum berlaku. Pertama. Yang kedua, kebanyakan anggota PKM adalah orang Cina, kan? Saya kata tidak, orang Cina. Seterusnya dia kata, contoh lagi di Batu Pahat dan Muar, Kiai Saleh Karim memimpin orang Melayu menentang PKM. Okey, baru je lepas Perang Dunia Kedua melawan PKM pula. Penat ketika itu, penat anak-anak. Mental masih kurang, masih lemah ketika itu. Namun apa boleh buat? Okey. Komunis. Seterusnya, pegawai daerah Batu Pahat, Datuk On bin Jaafar berjaya meredakan pertempuran. Okey. Seterusnya, pentadbiran tentera British telah ditubuhkan. Ini dia kesan dia tadi ni. 14 hari. Okey. Allah Rabbi. Terpaksalah British buat kawasan tentera ketika itu, Baik, seterusnya, pasukan gerila MPJA yang menentang Jepun. Okey, ini dia. Bintang 3. Dakwa. Mereka mendakwa apa? Mereka mendakwa akan mengambil alih Tanah Melayu katanya. Mereka bertanggungjawab menyebabkan kekalahan Jepun. Mereka kata mereka yang kalahkan Jepun. Gitu-gitu. Okey. Simbol bintang 3. Apa simbol dia ni? 3 bintang. Tengok kepala dia ni. 3 bintang. Okey. Kaum Cina ramai dalam ni. Okey. Terusnya mereka banyak melakukan kezaliman. Okey. Dan mereka membalas dendam terhadap tali barut Jepun. Mereka sangat benci Jepun sebab Jepun kejam kepada mereka sebenarnya. Okey. Jepun datang Tanah Melayu, tengok muka Cina, dia bunuhnya terus, dipancongnya terus. Kejam tu masalah Jepun juga kan.
Kenapa dia buat macam tu? Itulah yang berlaku. Jadi mereka ni marah pada Jepun. Itu sebenarnya. Okay. Lagipun ketika itu Jepun pernah serang China. Jepun tu kecil tau. Jepun kecil aja. China tu besar. Besar bersungguh-sungguh besar. Namun kalah dengan Jepun. Malulah mereka. Dia gitu yang berlaku. Okay. Seterusnya, pentadbiran tentera British. Okay, pentadbiran tentera British. Tengok ni. September 1945 hingga Mac 1946. Tujuan dia melaksanakan satu pentadbiran peralihan sebelum sebuah pentadbiran awam diperkenalkan. Kejayaan BMA, pertama menghapuskan penguasaan PKM selama 14 hari. Yang kedua, memujuk PKM dan MPAJA serah senjata. Yang ketiga, mengawal dan menghentikan pergaduhan antara kaum di Tanah Melayu. Yang keempat, mewujudkan keamanan. Dan yang kelima, menegakkan undang-undang. Nasib baik British datang balik. Kita cakap nasib baik lah kan. Okay. Nasib baik. Ini semua kerjasama semualah. Orang British pun, orang Melayu pun ketika itulah ya. Nasib baik British ada lagi. Kalau British lari time tu, tak ada kat Tanah Melayu, mana juga kita ya. Okay. Apa tujuan BMA? Pertama, mengembalikan kestabilan. Yang bagaimana? Okay, BMA ingin memulihkan kestabilan dan keamanan. Okay, mereka bubarkan MPAJA pada 1 bulan 12 1945. BMA mengarahkan MPAJA memulangkan semua senjata yang telah diberikan kepada mereka oleh British semasa zaman Jepun. Pulangkan balik katanya. Yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. British ingin rakyat Tanah Melayu menyokong kepulangan British di negara inilah. Dengan caranya ialah menubuhkan BMA. Itu British gitu je. Dengan ada BMA tadi, mereka berjaya melumpuhkan komunis. And then orang Melayu pun kembali suka pada British. Itu harapan mereka, macam tu lah harapan mereka. Seterusnya, bagaimana? Boleh memulihkan penderitaan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat. Seterusnya, memulihkan kerosakan infrastruktur. Ya, ketika itu. Baik. Kesengsaraan rakyat semasa Jepun. Semasa Jepun bukannya seronok sangat pun. Kadang-kadang kalau kena siksa tu, ditariknya kuku, sakit tu. Diperahnya limau ke, sakit tu. Baik, pertama, apa kesengsaraan dia? Yang pertama, bekalan makanan sukar. Yang kedua, ubat-ubatan sukar nak dapat. Lepas tu, harga barangan tinggi pula. Seterusnya, wabak penyakit merebak. Penyakit beri-beri. Kerana kekurangan zat makanan. Banyak berlaku ketika itu. Kebuluran, tiada wang untuk beli makanan. Berlaku kegiatan nyorok barangan dari rakyat. Lepas tu dibuat harga naik pula. Gitu. Jahat sangat masa tu. Semua orang nak ambil kesempatan, nak jadi kaya kan, nak pergi haji banyak kali dah tu. Dan terusnya, rasuah meningkat. Kes peras ugut, pasaran gelap semakin banyak. Itu yang berlaku semasa Jepun. Tengok ni. Tengok pada nota ni. Tengok ni. Beras pada ketika itu. Allah, mahal. Seterusnya, tengok lagi. Sebelum yang terakhir. Tindakan yang telah diambil oleh BMA dan keberkesanannya. Pertama, mengembalikan kestabilan. Pertama, bagaimana? Membubarkan MPAJA. Yang kedua, mengarahkan BMA arahkan MPAJA memulangkan semua senjata. Ini tindakan mereka. Namun gagal. BMA gagal kumpulkan senjata MPAJA. BMA gagal benteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Gagal. Gagal. Yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Berusaha untuk memulihkan ladang getah, berusaha untuk memulihkan lombong jitimah, berusaha untuk baiki pasarana dan kemudahan kesihatan. Namun gagal juga anak-anak, gagal. BMA menghadapi kesukaran membawa masuk senjata jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Semua yang BMA buat tu gagal. Baik. British military berusaha memulihkan kepercayaan dan rakyat dan keamanan negara, namun begitu BMA telah gagal. Ini kesimpulannya. Mereka melaksanakan tanggungjawab diharapkan oleh rakyat. Gagal. Seterusnya, kegagalan BMA memberikan kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing.
Seterusnya, hal ini jelas berlaku apabila BMA gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk Melayu mengharapkan bantuan. Inilah kesannya kenapa orang Melayu nak merdeka selepas itu. Okey, itulah kesan dia. Kesan daripada kegagalan BMA tadi, kami nak merdeka. Malayan Union pun lepas tu tak diterima.